Masalah tenaga kerja pun satu. Saya rasa tenaga kerja memang untuk warga Malaysia ni memang agak susah nak bekerja macam ni. Warga asing yang boleh kita bawa ni. Tapi masalahnya susah sekarang nak dapatkan. Saya rasa sekarang selepas COVID ni nak dapatkan pekerja asing pun susah. Aku sebenarnya kecewa dengan sikap setengah majikan yang hanya pentingkan keuntungan semata-mata tanpa mengutamakan kebajikan pekerja. Bahkan sebahagian daripada majikan tempatan ini ambil pula kesempatan dengan menolak pengambilan pekerja tempatan kerana tak mau bayar gaji minimal iaitu RM1,500 kepada mereka. So tak mau pula penuhi hak-hak lain seperti pemotongan EPF, SOCSO, KWSP, insurans dan sebagainya. Jadi mereka ni lah yang tak bertanggungjawab dan sanggup eksploitasi pekerja asing dengan membayar gaji yang lebih rendah. Inilah satu kesalahan yang serius dan perlu diberi perhatian. Ada juga majikan-majikan tempatan yang sublet lesen-lesen perniagaan mereka kepada warga asing. Ni majikan tempatan. Jadi persoalannya berbalik kepada penguatkuasaan sama ada dari pihak KDN ataupun pihak berkuasa tempatan. Jadi eksploitasi warga asing sehinggalah orang Malaysia, orang tempatan susah nak dapat kerja. Kenapa banyak kedai runcit dipegang orang Aceh? Sampaikan gelaran kedai Aceh dah jadi sebati dengan kita sebab nak menunjukkan betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit. Mereka ni bukan kaum Cina atau India tau, tapi serumpun dengan kita yang bukan warga negara Malaysia. Pelik tak macam mana mereka boleh buka kedai runcit dan berniaga dengan mudah? Siap berjaya pula tu. Jangan bagi alasan yang kedai Aceh tu kedai tak berlesen pula, sebab kedai mereka ni ditubuhkan secara sah mengikut undang-undang. Kalau betul tak berlesen, kenapa tak diserbu pula? Setuju tak kalau saya katakan yang Melayu gagal bersaing dari segi ekonomi dengan mana-mana kaum serta gagal menjadi pemegang tampuk pemerintahan negara dengan baik adalah disebabkan orang-orang Melayu ni memang lemah dan bukan disebabkan faktor kaum Cina menekan orang Melayu. Sebab pelik macam mana orang Aceh yang satu gen dengan kita ni pun boleh berniaga dengan mudah. Bayangkan kalau kat Malaysia ni ada jutaan warga Aceh, mesti mereka dah jadi saingan sengit kaum Cina dalam berniaga kan? Jadi sekali lagi saya nak tanya, setuju tak kalau saya katakan yang kaum Melayu ni memang kaum yang lemah? Walaupun negara Malaysia banyak investor asing yang masuk, bukan berarti suatu kemajuan bagi masyarakat lokal Malaysia. Karena para investor memerlukan tenaga kerja yang banyak, yang bahkan tidak disanggupi oleh pemerintah Malaysia. Celakanya, para investor juga lebih menyukai tenaga kerja imigran, sehingga membuat pemerintah Malaysia harus merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya dari luar negara. Dan pada saat yang sama, banyak oknum-oknum nakal di Malaysia yang mengambil kesempatan merekrut tenaga kerja ilegal dengan tujuan meraup untung sebanyak-banyaknya. Tenaga kerja yang berhasil memasuki Malaysia tentu saja memiliki etos kerja dan semangat yang lebih tinggi daripada masyarakat lokal. Sehingga mereka yang legal maupun ilegal dapat mengungguli para pekerja lokal. Dan yang lebih mengesankan, banyak daripada pendatang migran mendapatkan AIC Malaysia untuk melakukan perdagangan. Mengakibatkan perdagangan di Malaysia dikuasai oleh bangsa asing dari yang kecil hingga level yang tertinggi. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat lokal Malaysia khususnya etnik Melayu. Karena selain mempengaruhi pergeseran demografi, juga meningkat pergerakan masyarakat lokal atau bumi putra. Sehingga orang lokal Malaysia menjadi sangat sensitif dan rasis terhadap semua pendatang asing. Buka TikTok ya. Sungai Buloh wah punya Bangla Klim. Selayang wah punya itu Rohingya Klim. Sekarang warga tempatan duk mungut. Warga asing sudah naik minyak. Warga asing sudah nak naik pijak atas kepala. Macam-macam duk mungut. Pasal apa? Siapa punya silap? Kita ada perlembagaan, kita ada rukun negara, kita ada raja, kita ada kerajaan, segala-gala undang pun ada. Tapi undang-undang ni semua lembik kepada warga asing. Sebab apa? Kerajaan yang lepas-lepas semua asyik sangat, mau kemewahan. Inilah akibat dia. Sekarang apa boleh buat? Dia orang dah banjir dah. Kemana aja pergi? Bangla ada, Rohingya ada, Myanmar ada, Nepal ada.
Dia orang buat negara Malaysia ni macam negara atuk nenek dia orang. Tahu tak? Kita sekarang duduk mongol dah bihing buat apa? Undang-undang asyik tak tegas. Cuba tegaskan undang-undang tengok. Pendatang asing datang untuk bekerja di sektor-sektor yang tertentu kan. Setakat kerja tu je lah. Apa nak bagi sampai meniaga? Apa nak bagi dia jadi businessman? Siapa punya undang-undang? Siapa yang bagi peluang? Kalau kena warga tempatan buka satu warung tepi jalan dah kena roboh. MPPKJ lah, itulah inilah datang roboh kan. Kenapa tak boleh loot dengan warga asing? Lembek. Ada lembek. Pasal apa? Ada masuk. Yang lepas-lepas semua masuk. Asyik mencari kekayaan. Inilah akibatnya. Apa gunanya kita ada undang-undang? Apa gunanya kita ada raja, perlembagaan kita, tapi undang-undang kita lembik pada warga asing? Nak salahkan siapa? Cuba cakap sendirilah. Wahai rakyat Malaysia, fikir-fikirkanlah. Ini hari baru nampak dia orang melawan sikit-sikit. Satu hari esok, ini wah punya tempat. Aku gelak dengan kau ni, Bat. Hello, Mando tak mencari orang Indo, tapi Mando cuma mencari pekerja orang Indo sendiri yang mau kerja. Mando cuma tahu dia mahukan pekerja. Okeylah, aku jawablah kau ya. Aduh. Kau tahu tak kenapa tak pakai orang sana? Kenapa lebih pekerjakan pekerja migran? Poin 1. Awak pasti tahu macam mana cara orang sana bekerja. Nanti aku cakap mereka marah. Dah. Tapi biarlah aku cuba juga jelaskan. Dah. Salah satu dia apa? Kerja agak makan tulang. Faham? Rajin kopi break. Kau faham? Orang bantu semen, orang aduk semen, dia kopi break kejap. Kau faham? Weekend dia bawa awek, Bat. Tak masuk kerja hari ni. Kau faham tak? Atau kau buat tak tahu tak? Ada je kau ni. Jangan aku buka aib. Kau ni pula. Dah. Kau tahu tak teknis kerja dia? Kontraktor. Ini yang dapat pekerja yang cop sebulan sekali. Nak masa habis visa pelancong dia, nak bagi duit, nak kasih duit gaji, sudah tu dia pekik immigration. Lari bat tunggal lagang. Kau tahu? Kau pernah tahu tak tu? Engkau tahu atau puak tak tahu ni? Pekik immigration, lari tunggang langgang, duit tak bagi, kendian apa? Telefon lagi kat Indonesia. Hello, kirim duit lah. Kena tipu semua kontraktor. Pekik immigration, lari. Mika kaya kalau duit macam itu tak berkah, Bat. Kenapa? Kredit dah nunggu ke? Engkau pernah tahu tak? Dengan pakai cop, itu ada grup-grup. Balik Indonesia 25 sampai Malaysia 25 hari, 28 hari, balik Indonesia balik. Nah, dia balik, itu ada pengganti tu. Supaya apa? Projek kerja tempat awak selesai. Maka dia teknis kerja dia macam gitu. Faham? Untuk mengantisipasi supaya jangan bayar permit
Urus permit dah berapa? Itu dia. Engkau tahu tak kenapa dibuat undang-undang? Ada celah masing-masing undang-undang. Belum sampai kaji kau ke situ. Faham? Kenapa undang-undang dibuat? Engkau tak faham tu dok. Jadi aku gelak. Kau pernah tahu tak nak balik ke Indonesia? Kau carilah. Biar cepat kerja selesai. Dapat 2 rombong, serombong jadi. Jadi pas Mika balik ke Indonesia, ni ada tim berapa? Tak ada kosong. Engkau tahu tak tu? Aku ketawa dengan engkau ni. Sumpah aku ketawa tengok engkau. Itu yang sistem job. Itu yang sistem pakai duit tunjuk. Faham? Untuk mengantisipasi jangan urus permit. Logikanya macam gitu. Engkau komen narkotika konon. Alah bat engkau salah tempat untuk lawan komentar. Dah, aku ni orang Bengkalis, Riau. Awak pernah tahu tak? Dekat rumah tahanan di Bengkalis tu, berapa banyak warga Malaysia yang tangkap gara-gara itu. Engkau terbalik bahas, bukan kami yang nak merusakkan kau sana, tapi orang di sana nak merusak kami kat Indonesia ni. Jadi kalau ilmu kau tu baru sejengkal, ilmu kau tu sejengkal, jangan nak merasa sehasta. Kalau ilmu kau satu hasta, jangan kau nak sedepa. Faham? Jangan merasa kau paling tahu semuanya. Gunakan hati, gunakan akal. Kalau memang menembak mati orang itu salah, kita akui dengan gentle, dengan jantan. Salah tu. Kita cari informasi dia. Kita tunggu hasil selidik daripada pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia. Kita tunggu pula hasil investigasi pihak Indonesia. Jangan kau merasa paling tahu, jadi kau batu api. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.